Okey, hai Uncle, selamat datang ke Melaka River Cruise. Okey, dan sekarang ni kita berada di Taman Rempah Melaka River Cruise. Dan untuk makluman Uncle serta para penonton, yang mana sekarang ni kita berada di sebuah boat. Boat ini adalah boat yang terbaru yang dikeluarkan oleh Melaka River Cruise yang bernombor 54. Dan juga untuk makluman anda juga, yang mana di Sungai Melaka ni terdapat lebih daripada 40 biji boat ya, secara keseluruhannya. So, saya akan serahkan program ini kepada Uncle untuk mungkin boleh menerangkan lagi sejarah-sejarah lebih terperinci untuk penonton-penonton yang berada di dalam live. Dipersilakan Uncle. Okey, terima kasih. Okey. Terlebih dahulu saya nak duduk. Right. Dan seterusnya saya ingin mengucapkan selamat tengah hari dan selamat datang kepada tuan-tuan sekalian. Dan sebelum saya teruskan, boleh tak kerjasama minta bantuan anda semua, taglah 3 kawan anda semua dan share dari segi perjalanan kita River Cruise Melaka. Right? Now, untuk makluman anda semua, kalau kita lihat dari sudut sejarah, sungai main peranan yang penting di mana-mana negara dari segi pembangunan sosial ekonomi. Dan samanya juga dengan sungai ini. Sungai ini wujud lagi awal-awal sudah ada, kalau nak katakan di zaman Kesultanan Melaka. Right? Mereka main peranan yang penting. Now, dari segi asal nama sungai ini adalah Sungai Bertam. Dan apabila Prameswara, zaman Prameswara, sungai ini dinamakan Sungai Melaka. Now, dari segi nama pertama Sungai Bertam disebabkan pada zaman dahulu kiri kanan saya adalah semua pokok-pokok bertam. Dan pokok bertam ini main peranan yang penting. Dari segi pada zaman dahulu, rumah-rumah kita semua di dereng benteng sungai. Right. Dan yang paling menarik sekali iaitu tuan-tuan sekalian, iaitu apabila kita nak tahu seseorang ibu itu mengandung, mereka akan biasanya pesan pada suami mereka supaya dapat buah bertam. So dari segi itulah tuan-tuan, dari segi kepentingan pokok-pokok bertam ini. Dan apabila Melaka diisytiharkan bandaraya bersejarah pada 15 April 1989, Kerajaan Negeri Melaka, right, ingin mewujudkan lagi satu unit produk pelancongan, dan mereka tumpukan kepada Sungai Melaka ini. So pada zaman dahulu Sungai Melaka ini dikirakan sungai yang satu-satunya tak orang yang ingin datang di sini dari segi bau dan kekotoran mereka. Dengan right, kalau kita lihat sekarang di sungai ni air sekarang ini ada sedikit sebanyak baiknya. Dan untuk meningkatkan keindahan Sungai Melaka ini, Kerajaan Negeri Melaka menjemput satu badan NGO dari Denmark, iaitu di Denmark Environmental Corporation, atas jemputan UPenn. Mereka datang ke negeri Melaka dan diberi tanggungjawab, iaitu membuat kajian dari Sungai Melaka. Okey, Sungai Melaka. Dan selepas, iaitu pada tahun 1994,
So mereka datang dan mereka membuat kajian. Dan selepas kajian 6 bulan, right, pada tahun 1996, mereka diberikan sebanyak 2 million membuat satu fasa pertama, membuat kajian Sungai Melaka, dan fasa kedua iaitu untuk meningkatkan taraf Sungai Melaka. So selepas itu, okey, dengan satu rombongan yang telah pergi ke Amerika Syarikat dan mereka melalui di Texas, San Antonio River. So mereka dapati Sungai San Antonio ini sama bentuk dari segi Melaka. Dan kenapa kami pergi ke San Antonio disebabkan San Antonio dekat sama dengan digelarkan sebagai Venice of the East. So kita cuba buat di sini. Dan tuan-tuan dan puan sekalian, itulah sedikit banyak pembangunan kita dah wujudkan River Cruise. Dia tu pada tahun lebih pada 2000 onwards. So, sebelah kiri saya tuan-tuan, saya ingin memperkenalkan satu-satunya kampung Melayu di negeri Melaka, di bandar tengah-tengah negeri Melaka. Inilah tuan-tuan. Alright? So, dari segi pembangunan kampung moden ini bukannya senang. Kita melalui beberapa rintingan. Tetapi semuanya dapat diselesaikan dengan kerjasama anak tempatan, iaitu iaitu Haji Ma'ruf dan Demang Haji Abdul Ghani. Mereka diarahkan oleh seorang putih, iaitu the Land Commissioner, nama dia adalah Joseph Frederick Morton, sebagai Pesuruhjaya tanah di Melaka. Okey, dengan kerjasama mereka tiga, Haji Ma'ruf dan Demang Haji Abdul Ghani datang di kawasan ini. Dan pada zaman dahulu kawasan ini adalah kawasan paya dan kepunyaan lagi seorang tuan punya rumah, Puan Halimah, di mana beliau tak ingin menjual tanah ini dari segi sebab kiri kanan pokok paya dengan bertam membawa hasil kepada orang-orang tempatan. Dan keduanya, kebanyakan orang muda kita mengkayuh nadi, ambil orang, penumpang dan barang-barang ke muara sungai depan. Okey, dan atas perjanjian, okey, garantor daripada Datuk Ma'ruf, tanah ni, nak dapatkan tanah ni senang saja pada orang British pada zaman tu, meningkatkan sewa tanah, cukai tanah. Dengan kenaikan cukai tanah, Puan Halimah terpaksa jual tanah ni dengan harga 8,000 British dollar dan 2,000 pentadbiran. So, tanah ni dijual atas garantor Datuk Ma'ruf. So, itulah kawasan sedikit sebanyak cerita-cerita sejarah dari segi kampung moden ni. Okey? Tetapi bukan kampung tradisional Melayu Melaka, tetapi hanya kampung Melayu di tengah bandar Melaka. Okey. Dan di sebelah kanan saya ini, kalau kita lihat dahulu semua, inilah dahulunya tempat-tempat orang budak Melaka muda mengada kita punya entertainment center. Kita enjoy. Right? Dan depan saya ni, okey, depan saya ni adalah satu-satunya jambatan pertama. Asal jambatan ini adalah kayu.
Right? Asalnya jambatan ni kayu. Pada zaman dahulu di sinilah saya belajar berenang. Bila air pasang tinggi, lagi atas tu kita terjun. Okey, kalau budak-budak yang tak tahu berenang, senang sahaja. Kita ikatkan buah kelapa di keliling pinggang dan kita terjun. Inilah tuan-tuan jambatan Kampung Moten yang pertama di sini. Alright. Lagi satu saya nak wujudkan, nak lihat, tunjukkan pada tuan-tuan sekalian adalah ini. Satu-satunya rumah yang menarik. Baik. Bangunan bumbungnya dicatkan dengan bendera Melaka. Dan kalau tuan-tuan kita lihat di sini biasanya di kampung kita akan lihat pokok kelapa depan rumah. Pada zaman kalau zaman sekarang kita tengok pokok kelapa ni cantik. Membuat pandangan cantik. Tetapi kalau ikut sejarah nenek moyang kita, kalau saya lihat pokok kelapa di depan rumah, nombor satu saya akan kira berapa banyak pohon pokok kelapa depan. Kalau ada macam di sini ada 11, senang sahaja saya tahu keluarga ni ada 11 anak. So biasanya setiap anak dilahir, kita akan tanam satu pokok kelapa. Itulah cara dia. Kalau ikut keturunan nenek moyang kita. Alright. Dan selepas ini kalau kita lihat, inilah main jalan raya tengah kita dan menghala dalam. Biasanya sungai ini membagikan Bandar Melaka di sebelah selatan dan di sebelah utara. Right now. Dan memandangkan dari segi sekarang iaitu pembangunan pesat dan kita diisytiharkan bandar pelancongan, dan inilah kita ada banyak-banyak bangunan yang tinggi di hadapan kita. Tetapi lihat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, walaupun pada zaman moden, pembangunan sungai ini kita sentiasa sensitif kepada alam sekitar. Walaupun dengan cara baru kita bina Sungai Melaka, tapi kami masih mempelihara benda-benda yang asal. Contohnya di sebelah kiri saya ini semua. Inilah kalau saya perkenalkan pokok bertam. Right. Mereka main peranan yang penting dari segi hakisan sungai dan memperbiakkan ikan-ikan. Dan yang paling penting sekalinya tuan-tuan, kalau tuan-tuan semua ada nasib, tuan-tuan akan dapat lihat kawan-kawan saya berenang di sini. Okey? Kita akan dapat lihat biawak. Kawan-kawan saya biawak, dia suka berenang. Dan di sinilah di tempat mereka berbiak. Dan biawak-biawak ini bukan senang kita boleh tangkap. No. Right? Actually, they are a protected species along the river. We cannot catch them. So this is where. So today mungkin anda semua you got no luck. Dia semua tengah tidur pasal cuaca pun sejuk. So usually this time of time they will sleep. Ini recommend saya tuan-tuan. Kalau nak makan biawak boleh dimakan. Tapi jangan makan biawak di sungai, dari sungai. Sebab for them, kenapa they are protected? Sebab mereka adalah satu-satunya play a very important part in protecting my river. They eat up everything. So kalau nak eat buaya from the river, jangan. But if you want to eat biawak from the inland dengan pokok-pokok buahan, that one sedap. Masak buat kari.
Boleh dimakan. It's not say cannot, can. But don't eat from the river. Dan pokok ni, nipah. Right? So they play a very important part. Because here is all palm leaf. So the kampung people, the ladies especially, will come down and make into that leaf. But this is all gone. Only dekat round the Melaka River here you can see. So this is what we want to highlight to all of you. The importance of the Melaka River. Here during the early days, right, when it's high tide, itulah saya cakap, dekat jembatan tu during my early days, I buka baju saja dengan short pants, saya terjun. We can swim. But now, right, due to the modern era, swimming and fishing is not allowed along the river. Because since kita sudah introduce Melaka River Cruise, we don't want any unwanted incidents to happen. So this is one of the main reasons. Right, so once again, I'd like to show you the beautiful pokok bertap. Right, now, if you want to go on my left, now this is the city center. Where during the early days, well, we have the bus station all here. Now it's all due to the development in the city, right? It's all no more. Okay. Now, I hope I can come across. There one. He's swimming, enjoying. The biawak. He's swimming. So usually they will be out in the morning and in the evening like this. So the weather is hot. They will all be hiding inside. Around. Now, like I said, this river plays a very important part during the early days. And it was known as the Venice of the East. The reason is, during the early days, from here onwards, you can see, we have all this different type of sailing boats will be assembling here. And this side, sad to say, at one time it was more of my estate, more of my entertainment center, but now it's all gone. Now this is one of the latest new bridge, right, that links to the hotel. Now this has been sponsored by the Swiss Gardens Hotel Management. Right. So coming close here, on my right, here. Now during the early days, this is where you can see, kita dapat lihat kebanyakan kapal-kapal perahu atau perahu nelayan. And kebanyakan dari mereka adalah keturunan Heng Wah. Heng Wah adalah satu-satu kumpulan yang memang handal dengan fishing. So mereka keluar, mereka akan balik selepas dalam seminggu. Balik. Inilah tempat-tempat mereka tinggal dahulu. Tapi perubahan. Dan kita juga membina walkway. Okey, kita tak lupa kepentingan sungai. Kita ada walkway supaya pelancong-pelancong ataupun rakyat negeri Melaka pada waktu petang kita boleh berjalan di lereng sungai. So inilah satu-satunya sebelah kiri saya is a entertainment center. Dan inilah lagi satu-satunya jembatan. If you are talking about the Venice of the East, this bridge, the architecture wise, is very close to a bridge in Venice. So that's why we have this beautiful. So this is all to link the people and the movement of the people and the tourists. Right. Now, so this side, okay, this bangunan
ada satu-satunya di mana kita was open up. It's a more of the Shaw Brothers. Dalam Melaka, we have the Cathay Cinema. Tapi sekarang diubahkan dari segi panggung bangsawan. Sudah lain. Dan melalui sini. So, dengan besar hati, saya nak welcome anda semua ke Venice of the East. From this side onwards, dari jembatan Hang Tuah ni, dinamakan atas. One of our, 5 legendary warriors, where they play a very important part in defending Melaka during the Sultanate era. And the structure-wise, you can say it's very similar to certain bridges in Venice. So this is why we are trying to highlight the importance of the river. Now, from this side onwards, now, at one time we have a plaza here. Now this is a hotel, and beside the hotel, at one time we have a very beautiful, what I call it the musical fountain. Yeah. You see? So you see, we still maintain. We try to balance between the traditional developments and the modern developments. Right. So this is the part. So my musical fountain, only thing, dinasihatkan, diadvisekan, kalau nak tengok betul-betul Melaka, like the Venice of the East, anda semua terpaksa naik 2 kali bot saya. 2 kali. Satu pagi tengok cara-cara orang Melaka tinggal di tepi sungai. Keduanya, kalau nak tengok the real view of Venice of the East, bayar lagi 1 tiket pada waktu malam. Then you can see the Venice of the East. Sebab the whole area lighted up. Bukan River Cruise bayar, tak ada. Tapi dibayari bil dia oleh Kerajaan Negeri Melaka. So this is how we create a tourism product in Melaka. And River Cruise Melaka, kalau ikut rekod saya, in the year 2000, it's one of the top tourism product in Melaka. But sad to say, sekarang semua sunyi. Buaya saya semua hilang. Disebabkan buaya pun dah takut dengan COVID-19. So that's why you don't see all of them. Okay? Di sini tuan-tuan sekalian, kalau nak kata why I refer this place, the Venice of the East, sebab rumah-rumah ni semuanya dibina pada zaman Belanda. So disebab tu, dengan sejarah dari Melaka ini, Melaka diisytiharkan sebagai World Heritage Site. Kalau nak katakan the core area, ini semua adalah rumah-rumah dibina pada zaman Belanda. Dan dijadikan sebagai gudang ataupun tempat-tempat kita simpan barang. Di sinilah mulanya hingga ke ujung. Inilah kita punya trading port. Very important. Di mana kebanyakan bukan kapal, tetapi perahu layar semua akan singgah di sini dan akan menurunkan barang-barang
di dalam ini gudang. So inilah dari sini onwards kita boleh gelarkan kawasan ini sebagai UNESCO World Heritage Site. Kalau tuan-tuan punya, kalau dapat ada satu rumah macam ni, tuan-tuan dikirakan sebagai 1 jutawan. Sebab sekarang harga ni memang tinggi. Dan kalau kita mempunyai bangunan macam ni, okey, bila kita diisytiharkan sebagai UNESCO, tuan-tuan nak renovasi rumah ni boleh, tetapi mesti dapat kebenaran dari Jabatan Heritage. Nah, right. Yang itu depan tuan-tuan sekalian. Satu-satunya jambatan yang saya suka sekali. Memang cerita dia cantik. Iaitu kalau ikut kepercayaan. Okey, tapi sebelum tu tuan, sebelah sini heritage, sebelah sini tak ada. Ini biasa dibina oleh pada zaman British. Ini Belanda. Right? Jambatan ni. Okey. Kalau nak istihar, nak tahu kan tuan, tadi kita lalu Kampung Moreton. Right? Sebenarnya Kampung Moreton semua asalnya sini. Tetapi dalam 1930, diarah pindah supaya kita ada pembangunan sini. Dan sekarang, di sini juga pada zaman dahulu, adalah kampung, kita panggilkan Kampung Jawa. Jambatan ni tuan, Kampung Jawa. Kalau ikut orang-orang Tionghoa, Cina, mereka tak suka lalu jambatan ni. Disebabkan kalau mereka melalui, mereka menggelarkan jambatan ni sebagai jambatan ke neraka. Right? I mean a bridge to hell. Disebabkan, is because here is the entertainment center and here are all the young businessmen. So normally in the evening or at night, they will come down here and enjoy. Nak balik, takut jumpa mak bapak. So this is a nice spot for them to terjun, bunuh diri or commit suicide. So that's why for us, we call it the bridge to hell. So this you can see, all the heritage building. Another bridge, I like to highlight to you. Right? So kalau ikut kepercayaan saya punya cerita dongeng, bila kita lalu semua bawah jambatan ni, kalau boleh tuan-tuan semua tolong lihat, ada tak kepala orang digantung atas jambatan? Sebabnya pada saya zaman dulu, untuk menakutkan budak-budak pada zaman petang melalui, kita nasihatkan jangan, disebabkan biasanya ada seorang dengan sabit goni, potong kepala dan gantung di bawah jambatan ni. Ini saja dongeng. Dari segi kepercayaan, dengan ada kepala orang, jambatan ini akan lebih kuat. Tapi ini adalah satu-satu cerita untuk menakutkan budak-budak pada zaman. Dan lagi satu tuan-tuan, saya nak highlightkan di sini, batu-batu patah dengan brick-brick di sini adalah semua asal daripada Belanda. Batu bata Belanda kecil dan nipis. Dan di sini, alright, satu-satunya gereja. Tuan-tuan tak payah pergi ke Itali, tak payah. Datang ke Melaka. Kalau biasanya kita pergi ke Itali, kita nak lihat dalam bahasa Inggeris, bisa the Leaning Tower of the Pisa. Right? Bayar-bayar banyak duit, tak payah. Datang ke Melaka, naik River Cruise. Dan saya akan tunjuk anda semua the church, Francis Church. Dibina dalam 1849. Biasanya bangunan ni tegak. Tapi original from 1849 hingga hari ini. Bangunan ini condong sedikit di sebelah kanan. Alright? Dan kalau nak tahu segi sini batu bata Portugis, kalau kita lihat, di sinilah batu-batu Portugis. Ini semua.
batu-batu Portugis. So, this is a trading port on here. So, kalau ikut rekod-rekod, right, di sinilah tempat kirakan trading port. Dan apabila Melaka maju, right, dan biasanya, right, untuk tarikan pelancong, guma-guma ni sebelah kiri saya, okey, sudah ubah dari segi dia penjagaan. Dari gudang sekarang dijadikan kafe. Itulah saya cakap tuan-tuan sekalian. Kalau nak tengok Venice of the East, naik sekali lagi bot ni pada waktu malam. Ini semua adalah kafe. Di mana di cahaya kita boleh relax dan melihat suasana Melaka pada zaman sekarang. Alright. Okey, ini kita lihat. Okey, kalau batu bangunan Belanda, ini semua Belanda. This is all the Dutch bricks. And satu lagi tuan. Ini bangunan. Ni bangunan. Right. Kalau saya lihat ini, asal dia bangunan ni Belanda. Dengan melihat the chimney, saya dah tahu dah ubah suai oleh orang British. Disebabkan bentuk chimney. Right, bentuk chimney. Kalau kita lihat chimney. Ini tuan punya dahulu adalah orang British. Kenapa mereka buat chimney? Disebabkan mereka fikirkan Melaka ni ada salji. Right, that is the reason why. Right. Dan tuan-tuan, datanglah. Inilah di sini. Kita boleh lihat dia punya trading port. Bangunan putih ni asalnya adalah gudang Belanda. Asalnya adalah gudang Belanda. Dan tangga-tangga ni semua original Belanda. Original. Nah, bukanlah untuk orang awet-awet orang malap pada waktu duduk untuk buat cinta. No. Ini sebenarnya ada satu function. Biasanya kita ada tongkang-tongkang penuh dengan barang. Biasanya tongkang itu turun, pendam ke dalam sungai. Untuk mengambilkan barang-barang ini keluar daripada tongkang, kita akan alihkan satu papan selaras dengan tangga pertama. So, lepas ambilkan barang itu keluar, tongkang ini akan naik. Dan kita naik ke tangga kedua. Alright, dan sebelah kiri kanan saya, inilah satu-satunya tempat sejarah bangunan-bangunan merah yang dibina oleh Belanda sebagai state house dan digelarkan sebagai pusat pentadbiran Belanda, dibina pada tahun 1650-an. Dan zaman British dijadikan pusat pentadbiran. Ini semua bangunan adalah bawah bangunan UNESCO World Heritage Site. Dan kalau dah nak lihat dari segi asal-usul trading port kita, ni tangga Portugis. Ini original. Dan jambatan ini digerakkan sebagai jambatan Tan Kim Seng, seorang yang dilahir di Melaka, dan untuk menggabungkan sebelah selatan dan utara, beliau bina jambatan, right, dan digelarkan pada tahun 1862, digelarkan sebagai jambatan Tan Kim Seng. Right. Ini sekarang kita betul-betul di bawah kawasan UNESCO World Heritage Site. Dan di sini pada zaman saya dahulu dalam 60-an, kalau kita nak lintas sungai, saya tak ada melalui jambatan. Saya biasanya
perahu tu semua akan beratur. Kita akan lompat perahu ke perahu untuk lintas jalan. Dan bangunan ni ialah kita katakan kota Mindesburg. Pada zaman dahulu Belanda, mereka bina kota ini. Dan kalau kita lihat tuan-tuan, yang menarik adalah kanon. Kanon ni semua hadap ke darat, bukan ke dalam. Dipercayai pada zaman dahulu, orang-orang kita akan serang di sebelah darat, sebelah tanah, bukan di sebelah sana. That's why you see all the cannons. And ni tangga-tangga semua original. Untuk turun-menurun barang-barang. Dan di sini, saya akan umumkan iaitu pada satu-satu masanya dalam era Sultanate Portugis dan Belanda, kita lagi muara sungai ke hingga sini. Pada satu-satu masa, kita ada tak kurang daripada 1,000 kapal layar perdagangan singgah di sini. Dan satu-satu lagi, di sinilah pada satu-satunya dalam 84 bahasa dunia akan tutur di sini. Dan inilah satu-satunya hotel. Maksudnya Casa de Rio. Casa de Rio itu adalah perkataan Portugis. Maksudnya a house by the river. Sebelum kita ada ni hotel, kita sebenarnya ada satu gudang dibuat daripada zinc yang betul-betul berwarna hitam. Di situlah kita akan simpan-simpan barang-barang. Yang paling penting sekali akan disimpan di sini adalah kayu bakau, garam dan arang. Dan di sini pula, bangunan ni cantik. Sekarang museum custom. Dahulu semua bangunan gudang British. Contohnya Dunlop, Guthrie dan Sandabe. Apa mereka simpan? Ialah getah. So this is a place. Dan ujung sekali, itulah sebenarnya kita punya muara Sungai Melaka. Dengan pembangunan baru, cara teknologi baru, River Cruise Melaka. River Cruise Melaka. Tak akan ada kita punya short break. Tiap-tiap hari hujan ribut saja kita tak jalan. Dan bila kita tak jalan. Tetapi kalau biasanya hari-hari kita ada servis kita. Disebabkan airnya dikontrol di muara. Kita ada satu tidal gate. So because of that, we can always have the river cruise. So with it, I hope all of you have some gambaran picture of Melaka River, and please come at night if you want to see the Venice of the East of Melaka is this river. So with that, I hope you enjoyed the short commentary. But once again, I leave it hand over to the management of River Cruise Melaka. Okey, terima kasih Uncle Eddie. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, juga salam sejahtera. Saya adalah Kai Rosli, adalah pemandu pelancong dalaman untuk Melaka River Cruise. Dan tadi serba sedikit kita dapat tahu tentang sejarah-sejarah, fakta-fakta di sepanjang Sungai Melaka, tentang UNESCO dan sebagainya. Apa yang ada di Sungai Melaka ni, semua anda semua dapat tahu dengan lebih jelas dan juga lanjut. So, keberadaan saya di sini adalah untuk mempromosikan lagi package-package yang kita ada, yang berada di Sungai Melaka waktu MCO 3.0 ni. Okey, untuk mana-mana anda, pada MCO ni kita ada buat banyak package-package promosi untuk anda semua grab package-package tu. Salah satunya adalah BNCL.
BNCL ni adalah Buy Now Cruise Later, yang mana potongan sebanyak 30% diskaun kita berikan kepada semua rakyat Malaysia yang menggunakan pakej tersebut, dan validity dia akan berakhir pada tahun 2022. Ya, kalau harga untuk dewasa contoh RM25, untuk ini adalah normal price, RM25, selepas diskaun kita akan bagi RM17.50. Anda beli sekarang, yang mana pakej tu, validity tiket tu anda boleh guna pada tahun hadapan. So anda dah boleh merancang segala percutian anda di Melaka nanti. Dan seterusnya kita ada pakej apa? Kita ada pakej iaitu pakej kapal menam berahi. Pakej kapal menam berahi ni bermula pada RM1,200 dan ada entertainment serta dine-in. Ini selepas PKP yang mana di atas kapal menam berahi ni perjalanan dia akan mengambil masa selama 1 jam 30 ke 2 jam. Dan ada persembahan-persembahan di atas kapal menam berahi seperti kita ada artis. Ini adalah resident artis kami, seorang pemuzik dan juga komposer tanah air tu Encik Amir Atan. Dan juga kita juga ada iaitu Puan Mari Ahmad penyanyi keroncong, dan kita ada Abon. Itu juara Maharaja Omega 2011. Ya, dan ada pakej-pakej yang menarik. Dan untuk ini saya nak ingat maklum pada anda semua, untuk makluman para penonton, jangan lupa untuk share dan like video-video ini kepada rakan-rakan anda 3 orang, kerana kita ada 5 hadiah. 5 hadiah kita akan berikan kepada para pengunjung ataupun para penonton yang menjadi pemenang pada video kali ini. Hadiah dia apa? Ini dia tuan. Ini dia. Ini adalah Sigua ini adalah kita punya merchandise kita, Sigua. Iaitu salah satu ikon di Sungai Melaka, iaitu biawak. Cuma biawak kita ni ada pakai setanjak sikit. Dulu biawak kita baring, sekarang dah boleh duduk, dah boleh berdiri. Okey, dan juga kita ada apa lagi? Saya tunjukkan lagi kita ada fridge magnet. Fridge magnet kita ada 3 fridge magnet kita akan berikan secara percuma kepada 5 orang pemenang-pemenang yang akan dipilih oleh pihak urus setia. Ya. Dan hadiah-hadiah ni ataupun merchandise ni tidak boleh dijual di luar-luar. Ini memang kita yang jual, kita yang keluarkan. Kita yang produce sendiri produk-produk ni. Memang kalau anda pergi dekat mana-mana pun memang tidak ada. Yang memang tidak ada bentuk ataupun design yang seperti yang kita tunjukkan ni. So, nanti kan pihak admin akan pilih pemenang, 5 pemenang yang terpilih dan akan bawa pulang hadiah-hadiah seperti yang saya katakan tadi Dan juga kita ada package lagi, kita ada package pit stop. Package pit stop ni pula, package pit stop ni yang mana harga dia bermula RM40. RM40 ni anda boleh guna untuk 1 hari. Nampak macam pelik kan, tapi ini realiti. Anda akan boleh guna 1 hari untuk harga RM40 ni. Contohlah anda stay dekat Hotel The Pines. Okey, Hotel The Pines ada JT. Okey, selepas anda gunakan package pit stop ni, anda nak pergi ke Bandar Melaka. Contoh dekat kawasan Bandar Hilir selalu jam lah kalau weekend kan. Nak ngelak daripada kena jam dan sebagainya, boleh naik bot daripada JT The Pines dan anda boleh turun di setiap JT kami. Okey, anda boleh turun setiap JT kami di sepanjang Sungai Melaka, dan pastikan anda perlu berada di JT kami sebelum pada pukul 9.30 malam. Ya, sebelum pada pukul 9.30 malam untuk untuk kita punya jurumudi akan pick up anda balik ke JT tempat asal anda balik. Dan kita akan bagi anda, kalau anda gunakan package pit stop ni, kita akan bagi anda satu wristband. Wristband ini tidak boleh dikoyakkan. Dia ada TNC wristband ni tidak boleh dikoyakkan. Kalau dikoyakkan, automatik akan void. Alright. So, kita ada 5 second saja lagi untuk screenshot dan share sekarang. Okey. So, kita bagi 5 second untuk anda screenshot gambar kami dan share di Tourism Melaka. Jangan lupa tag Tourism Melaka dan juga Melaka River Cruise. Okey, kita akan bagi 5 second dalam kiraan 3, 2, 1. Okey, alright. Yang terawal saja yang akan kita pilih untuk jadikan sebagai pemenang. Pemenang untuk menangi hadiah-hadiah merchandise daripada kami di Melaka River Cruise. Dan ini adalah hadiah-hadiah eksklusif yang kita akan berikan kepada anda khas untuk video kali ini bersama dengan Tourism Melaka. Alright. So kalau tadi kita tengok setiap lalu-laluan, setiap bangunan Uncle banyak sejarah-sejarah, fakta-fakta yang mungkin para penonton mungkin tak tahu. Mungkin mereka hanya datang sekadar, yelah kebanyakan orang datang nak seronok, nak enjoy, nak extension, nak spend time dengan family kan. Tapi kalau kita dekat Sungai Melaka ni, kita lebih suka kalau mereka datang berkunjung di Sungai Melaka ni sambil bercuti, sambil menambil ilmu dari segi sejarah-sejarah.
Yang itu yang kita amat pentingkan, kita titipkan pada kali ini. So, tuan-tuan dan puan, terima kasih. Terima kasih kepada anda semua yang menonton, yang share, yang like video-video kami. Ya, terima kasih kepada penonton. So, thank you folks. As the host, once again, to the viewers, we will say thank you very much. And see all of you, don't forget. Right? See all of you on next Saturday. But please, right, share with your friends. Thank you very much. Ya, dan juga Uncle, jangan lupa kita jaga SOP kita. Ya, kita jaga kita punya penjarakan. Ya, pastikan pakai penutup muka. Ya, dan pastikan SOP kita jaga kalau tak nak terbang 1500. Okey, semoga kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan pada hari yang sama, waktu yang sama, dan kami sudahi dengan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa dan jumpa lagi. Bye bye semua. Bye. Yeah. See you. Aku mengarang dunia ku cepat sembuh. Hari-hari ku tarakan tangan doa bebas kemana tanpa gemuruh. Ingin terbang ku, ingin terbang bersayapkan tenang bebas tanpa gangguan. Hidup ini pasti akan berhenti. Kembali indah warna kita pelangi bersama ya. Lakar kembali yang pernah punah. Contengan ini cuma sebentar.